Allahu 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 Allah. Saya bukannya kata tuan-tuan buat semua benda ini dalam keadaan sengaja. Benda ini berlaku tanpa kita sedar. Kita kemungkinan kebanyakan daripada kita tak pernah terfikir pun perkara-perkara begini. Sebab tu hari ini saya datang, saya nak kita semua fikir tentang benda ni. Dan tuan-tuan, apa yang saya nak minta dekat tuan-tuan? Lepas dengar semua benda ni, saya bukannya nak kita jadi sedih dan kita balik macam tu je. Setiap orang kat sini mesti ada action lepas sini. Mesti ada action. Kalau tak ada action, useless tuan-tuan kita bincang pada hari ini. Setiap seorang mesti ada action. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, bayangkanlah, katalah kalau ada seorang budak di hadapan kita, dia ni kena bakar hidup-hidup. Seorang budak di depan kita dan kena bakar hidup-hidup. Sebelah kita ada air. Budak ni pun sedang meraung, tolong, tolong, selamatkan saya, tolong, tolong. Kita pun tengok, kesian. Kesiannya. Lepas tu dia pun meraung lagi, tolong bang, tolonglah bang. Kita pergi belakang 3 step. Kenapa tuan-tuan? Takut api tadi sambar kita. Selamat diri dulu. Lepas tu budak tu pun meraung lagi, tolong, tolong, lala mati. Mati. Pada pandangan tuan-tuan, orang ni dia baik atau jahat? Dia baik ke jahat? Baik ke jahat tuan-tuan? Jahat. Tapi bila kita tanya dengan dia, kenapa? Kan ada air. Kenapa you tak selamatkan je budak tu? Tahu apa dia jawab? Buat apa saya nak selamatkan? Bukan saya yang bakar. Kalau saya bakar, mungkinlah saya selamatkan. Bukan saya bakar. Tuan-tuan rasa jawapan itu boleh diguna pakai ataupun tidak? Boleh diguna pakai ataupun tidak? Memang tak boleh guna pakai. Bunyi bom ke apa ni? Tersambung sikit lagi boleh? So tuan-tuan rasa jawapan ini boleh diguna pakai ataupun tidak? Kalau dia jawab macam tu, itu tandanya dia lagi jahat. Betul? Betul tak tuan-tuan? Hari ini tanpa kita sedar, kita pun jadi macam orang tadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada tuan-tuan Quran, dan tuan-tuan boleh selamatkan ramai orang kat luar sana daripada dibakar di neraka jahanam tuan-tuan. Neraka. Saya bukan cakap api dunia, api neraka selama-lamanya. Tuan-tuan ada kit yang boleh selamatkan mereka, tapi kita tak buat apa-apa. Cuma kita kata kesian. Kalau kita kata orang tadi tu jahat, kalau kita pun tak buat dakwah dekat orang bukan Islam, samalah kita dengan orang. Betul ke tak tuan-tuan? Benda ni berlaku tanpa kita sedar. Hari ini saya datang kat sini, saya cuma nak bagi kita sedar terhadap pentingnya untuk kita buat dakwah dekat orang bukan Islam. Sebab ini merupakan antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ramai daripada kita telah mula tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Wal-As tuan-tuan. Kalau kita baca dalam surah Wal-As, ini ulama dia tafsirkan surah ini sebagai surah yang mana menjadi asas untuk seseorang nak masuk nak masuk syurga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala firman, secara amnya semua manusia dalam kerugian. Betul? Betul tak? Ayat yang pertama. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu Wa Taala firman, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Bila Allah kata semua manusia dalam kerugian, termasuklah namanya Muhammad ke,
namanya Mutusami ke, namanya Acong ke, namanya Albert ke, semua manusia Allah kata dalam kerugian, melainkan syarat yang pertama adalah beriman. Syarat yang pertama adalah beriman. Allah kata semua manusia dalam kerugian, melainkan nombor satu beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kalau satu orang yang beriman, dia masih lagi rugi. Satu orang yang beriman, level yang pertama, penapisan pertama adalah beriman. Orang yang dah beriman, dia rugi kurang sikit. Tapi orang beriman pun Allah kata masih lagi rugi kalau dia tidak beramal soleh. Satu orang yang beriman masih lagi rugi kalau dia tidak beramal soleh. Dan satu orang yang level satu orang beriman, dia rugi kurang sikit, tapi masih lagi rugi. Lepas tu orang beriman tadi, kalau dia beramal soleh, kerugian, level rugi dia kurang sikit, tapi masih lagi Allah kata rugi, kalau dia tidak buat dakwah. Berpesan-pesan kepada yang hak, tuan-tuan. Selalunya kita dah berhenti setakat level nombor 2. Kita berhenti setakat level nombor 2. Kita beriman, alhamdulillah. Kemudian kita beramal soleh, alhamdulillah. Lepas tu kita berhenti. Level ketiga kita tak masuk, kita tak buat. Yang ini mengajak manusia kepada yang hak. Apa dia hak, tuan-tuan? Telah menjadi hak semua manusia untuk mengetahui kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak setiap manusia yang perlu kita tunaikan. Hak yang paling asas, tuan-tuan. Kemudian Allah kata, walaupun satu orang sampaikan yang hak, dia masih lagi rugi kalau dia tak buat semua ni dengan kesabaran. Hari ini kita cek balik pada diri kita, tuan-tuan. Adakah kita buat tanggungjawab kita sebagai seorang Islam? Dan kita telah pun mula lupakan satu tugasan yang paling besar. So saya nak ajak tuan-tuan semua, kalau kita cerita panjang lebar pun tak guna, tuan-tuan, kalau kita tidak meletakkan sesuatu itu kepada action. Sebenarnya saya datang pada hari ini, saya harapkan kita akan concludekan semua perkara ini kepada action. Bagi saya, tuan-tuan, setiap orang yang gelarkan diri dia sebagai Muslim, yang gelarkan diri dia sebagai Islam, paling kurang seumur hidup dia, paling kurang dia sampaikan risalah Islam kepada satu orang bukan Islam. Paling kurang kepada satu orang bukan Islam. Tuan-tuan, sahabat saya Kamaruddin Abdullah merupakan salah seorang daripada peserta ataupun anak murid Dr. Zakir Naik. Waktu dia jumpa dengan Syekh Ahmad Didat, dia tanya dengan Syekh Ahmad Didat, bagaimana aku nak buat dakwah dekat orang Kristian? Syekh Ahmad Didat bagi dia buku. Ni, The Choice. Dalam bahasa Inggeris dia bagi. Ni dalam bahasa Melayu. Dia bagi buku ini dekat Brother Kamaruddin dan dia bagi tahu, if you don't do dakwah, you are useless. Dia bagi tahu dekat Brother Kamaruddin. Kamaruddin ni siapa, tuan-tuan? Orang yang masuk Islam, tuan-tuan. Kalau dekat orang yang masuk Islam pun dia kata tak buat dakwah, you are useless, apatah lagi dekat tuan-tuan yang memang lahir Islam. Kalau tak buat dakwah dekat bukan Islam, kita nak panggil apa lagi? Syekh Ahmad Didat pesan. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, paling kurang seumur hidup kita sampaikan risalah Islam kepada satu orang bukan Islam. Sekurang-kurangnya bila kita meninggal besok, kita ada jawapan kita nak bagi dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kebanyakan daripada kita, satu itu pun kita tak buat. Kenapa kita tak buat, tuan-tuan? Sebab kita selalu bagi pelbagai alasan. Apa antara alasan kita? Saya tak pandai buat, saya tak tahu macam mana nak buat. Tuan-tuan rasa lepas saya masuk Islam, ketika usia saya 16 tahun, apa yang saya tahu untuk saya nak sampaikan kepada mak bapak saya? Apa yang saya tahu, tuan-tuan? Saya pun tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Apa yang ada pada diri saya hanya keinginan bagaimana saya nak bagi tahu dekat orang. Nak buat dakwah dekat orang yang kita kenal jauh lebih susah daripada nak buat dakwah dekat orang yang kita tak kenal. Betul ke tak, tuan-tuan?
Dan nak buat dakwah dekat family kita jauh lebih susah daripada kita nak buat dekat orang yang kita kenal. Allah